أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bertemu lagi dengan sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT dalam siri Mau'izah eksklusif sempena Ramadan yang dianjurkan oleh Persatuan Mahasiswa Malaysia Arab Saudi Cawangan Madinah Al-Munawwarah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Taala menyebut, menyifatkan dirinya di dalam banyak tempat dalam Al-Quran, Innallaha Ghafurur Rahim wa kana Allahu Ghafurur Rahima, dan juga banyak lagi tempat-tempat yang mengatakan bahawa Allah SWT ini Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu hamba-hambanya membiarkan diri, membinasakan dirinya berterusan di dalam maksiat kepadanya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Ali Imran, qala Allah Taala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana ada ganjaran yang hebat yang menanti, iaitu jannatun tajri, syurga yang berlari di bawahnya sungai-sungai, yang mana syurga ini disediakan khas untuk muttaqin. Muttaqin seperti mana yang kita sebut pada siri yang lepas, bagaimana orang-orang yang bertakwa ini, ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah menyebut dalam ayat yang selepasnya, ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Apabila seseorang hamba itu melakukan maksiat kepada Allah, melakukan perkara yang diharam oleh Allah SWT, dia ingat kepada Allah, dzakarullah fastaghfaru, serta merta dia memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak meneruskan apa yang dilarang oleh Allah tersebut, dia meninggalkan serta merta, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahawasanya tidak ada yang mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat rahimnya, dengan sifat pengampunnya, sentiasa ingin mengampunkan hamba-hamba dia. Tidak ada yang menghalang daripada hamba untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala melainkan kesombongan hamba itu sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam banyak tempat dalam Al-Quran juga, in tajtanibu kaba'ira ma tunhau anhu yukaffir anhum sayyi'atikum. Yani di sini ulama berpendapat bahawa di sinilah terbahagi kepada dosa besar dan juga dosa kecil. Jadi Allah SWT ingin mengampunkan dosa-dosa kecil hamba-hamba dengan ibadat-ibadat yang dilakukan seharian, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, al-jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan, yang mana dimaksudkan di sini di antara solat 5 waktu dengan waktu yang solat ini dan waktu solat yang seterusnya adalah pengampunan di antaranya. Begitu juga rahman Allah SWT, mudah-mudahan Allah memilih kita sebagai tetamu Ramadan, wa Ramadan ila Ramadan, di antara Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang ini juga pengampunan di antaranya. Ulama berselisih pendapat di antara adakah diampunkan, adakah semua dosa adalah dosa besar atau terdapat dosa besar dan dosa kecil. Sebahagian ulama berpendapat bahawasanya tidak ada langsung dosa kecil, kerana setiap apa keingkaran yang dilakukan hamba kepada Allah SWT adalah dosa yang besar. Tetapi seperti mana ayat yang dibacakan sebentar tadi, in tajtanibu kaba'ira ma tunhau anhu yukaffir anhum sayyi'atikum. Ayat di sini membahagikan bahawasanya dosa kecil akan diampunkan oleh Allah SWT dengan amalan-amalan seperti wuduk, solat dan sebagainya, serta zikir-zikir. Tetapi amalan yang perbuatan yang melanggar perintah Allah dengan dosa-dosa yang besar ini tidak dapat diampunkan melainkan dengan taubatan nasuha, dengan syarat-syarat yang tertentu. Dan pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita sekarang ini sedang menghampiri bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah peluang yang sangat besar untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dan kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebuah hadis yang makruf yang sentiasa kita dengar, yang selalu diulang-ulang oleh para ustaz dan juga para penceramah di dalam bulan Ramadan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hadis yang saya bacakan ini hadis yang sahih,
hadis yang selalu diulang-ulang, tetapi harus kita teliti dan kita fahami dengan perasaan yang cukup dalam. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, dengan keyakinan bahwasanya puasa yang Allah fardukan ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kebaikan hanya sahaja untuk hamba-hambanya. Allah bagi kita puasa, Allah menyuruh kita berpuasa, tidak ada keburukan yang Allah nak datangkan. Allah nak bagi kita tambah iman, Allah nak dekatkan kita dengannya, dan Allah nak ajar kita banyak perkara. Wahtisaban, dan sentiasa berharap, menghitung-hitung amalannya, mengejar segala fadilat yang datang daripada hadis, datang daripada Al-Quran tentang kelebihan Ramadan. Buat amalan sekian, dapat pahala sekian. Amalan sekian, dapat pahala sekian. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada yang memberi pahala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kejarlah pahala yang Allah janjikan, yang tidak Allah janjikan pada bulan-bulan yang lain, tapi Allah janjikan dalam bulan Ramadan. Terutama yang saya sebutkan tadi, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah nak mengampunkan segala dosa-dosa yang dia ada. Yang sebelum ini mungkin kita pernah melakukan kesilapan, mungkin kita pernah tersilap di zaman kita muda, ataupun kita tidak sengaja melakukan kesilapan dengan kejahilan yang kita ada. Kita harap dengan bersungguh-sungguh kita berpuasa, Allah ampunkan kesilapan-kesilapan yang ada pada diri kita. Inilah ruang, inilah peluang untuk kita sama-sama kejar, kita sama-sama usaha agar kita berusaha menjadi hamba yang sebaik mungkin, sehingga kita balik kepada Allah dengan jiwa yang bersih, jiwa yang beriman, bersih, suci daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Bertemu lagi jika dipanjangkan umur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.